Okay, welcome back ke YouTube channel Teko. Assalamualaikum. Kali ni special sikit sebab aku nak share dengan korang satu jenama telefon yang aku tak pernah lagi share dekat channel ni, iaitu phone jenama Wiko. Aku ada Wiko T50. Wiko. Ni adalah phone mid-range dia yang terbaru dan aku tengok specs dia quite nice juga. Dan apa yang aku tahu pasal phone jenama Wiko ni yang special lah, yang adalah dia punya founder dia daripada France dan juga dia punya headquarters dekat France. So maybe ada sedikit sentuhan France dekat telefon ni maybe. So jom kita unboxing dan kita nak tengoklah adakah berbaloi untuk korang beli phone jenama Wiko ni. Alright, let's go. Alright, ini dia phone Wiko. Ini design kotak dia, ada macam design phone kat sini. Nampak macam cun juga. Bawah ni dia ada tunjuk dia punya RAM dia 6GB, storan 128GB dan warna dia aqua green. Warna hijau yang ada pada gambar ni lah. Dia ada dua warna, hijau dan hitam yang masuk Malaysia. Aku lebih suka yang warna hijau lah, obviously lah, nampak lebih cun. Ada dia punya dokumen sikit. Dan juga kita akan dapat casing transparent. Agak glossy lah belakang ni. Dan bawah ni kita akan dapat screen protector yang korang kena pasang sendiri, kabel USB Type-C dan juga kita akan dapat charger 40W. Ok, aku nak setting dulu smartphone ni, kita jumpa kejap lagi. Ok, pertama sekali aku nak cakap dari segi design telefon ni. Dia kata ada sentuhan France sikit, which is aku tak tahu macam mana nak interpret benda tu. Tapi aku boleh cakap yang telefon ni memang cantik lah. Korang boleh tengok pada rekaan dia, belakang ni panel belakang yang melengkung, so bila pegang lebih selesa. Tengok dekat-dekat pun memang cantik lah. Ada Wiko kat sini. Dan juga dia senang sikit lekat cap jari, kalau kau nampak tadi tu. And overall dari segi design memang cantik lah, cuma mungkin terlalu glossy pada pendapat aku. Tapi overall design dan look telefon ni memang nampak mahal dan nampak premium. Sekarang aku nak cakap pasal dia punya screen. Ini boleh kata boleh kata benda yang wow lah waktu aku setting tadi. Aku tengok, terkejut juga lah sebab dia punya bezel dia nipis gila. Level-level phone flagship punya nipis. Dan screen to body ratio telefon ni boleh kata lebih daripada 94%. So memang boleh kata hampir semua screen lah. Size screen telefon ni 6.6 inci, memang cukup besar lah untuk korang buat apa-apa lain media sosial, memang sedap. Jenis IPS LCD Full HD+. Tapi dia refresh rate 60Hz sahaja, so dia tak begitu up to date lah compare kepada jenama phone yang lain. Dan juga aku perasan walaupun dia punya bezel dia cantik sedap gila, tetapi dia punya Netflix dia korang hanya boleh tengok pada kualiti SD saja sebab dia support Avant L3. Dan juga aku perasan pada bahagian atas ni dia macam ada shadow sikit dekat area punch hole dia. So dia tak begitu cantik sangat, tak kemas sangat lah pada bahagian atas ni. Dari segi warna skrin dia korang boleh tengok, boleh kata cukup pekat dan cukup cantik untuk kegunaan harian. Aku tak ada komplain sangat lah dari segi color screen dia. Depan ni ada satu kamera selfie 16MP. Belakang ada 3, kamera utama 64, ultrawide 8MP dan lagi satu macam biasa ada 2MP depth sensor. So kita boleh tengok pada kualiti gambar dia. Kalau boleh tengok kualiti gambar dari kamera utama dia, aku boleh kata agak cantik juga. Aku suka dia punya bokeh dia lah. Korang tengok pada kain ni, bokeh belakang nampak cun. Pada pokok ni pun dia punya bokeh belakang nampak cun. Gambar pun boleh kata agak sharp juga. Dan juga dia punya details dia banyak disebabkan dia 64MP. Untuk kamera ultrawide dia biasa je lah, 4 mid-range 8MP, tak boleh nak expect lebih. Dan aku perasan dia punya distortion dia agak teruk juga. Dan juga dia nampak macam fish eye punya look sikit pun ada. So dia tak begitu cantik sangat lah pada pendapat aku. Untuk gambar selfie pula, overall gambar dia bagi aku okey. Details dia banyak, dia punya warna muka pun okey jugalah. Tak nampak terlalu smooth ataupun terlalu fake. Ok, sekarang aku nak cakap pasal performance. Korang mesti nak tahu kan apa chipset yang Wiko letakkan pada phone mid-range dia, iaitu chipset MediaTek Helio G85. So performance dia boleh kata level mid-range lah, entry mid-range. So aku letak sini dia punya benchmark dia, Antutu dan juga Geekbench.
Okey lah, setakat untuk pengguna harian tu memang cukup okey, tapi dia tak ada laju sangat. So korang boleh tengok contohnya kalau aku buka Facebook. Ini loading time dia. Tak ada laju gila tapi okey. Dan bila swipe-swipe ni memang cukup lancar lah, cukup senang guna. Okey, bercakap pasal dia punya bateri pula. Bateri dia tak adalah besar sangat, 4000 mAh. Kebanyakan phone edison lain gunakan 5000 mAh. Tapi jangan risau, masih lagi boleh kata all day bateri. Dan dia support fast charging yang quite laju juga, 40 watt. Ambil masa dalam 0 ke 100 dalam masa 72 minit. Kalau 0 ke 65% dalam masa setengah jam. Untuk bahagian kanan telefon ni, macam kebanyakan phone edition lain, dia ada fingerprint sensor atas butang kuasa on off ni. So kita testing kelajuan dia. Cukup laju lah macam biasa. Dan atas ni dia ada volume rocker untuk korang control volume. Cukup sedap, tak rasa murah, macam sedikit clicky. Dan untuk bahagian atas ni dia ada earpiece, ada 3.5mm dan juga ada macam infrared dekat sini. Dan bahagian tepi tak ada apa. Bahagian bawah dia ada slot SIM card, ada USB Type-C port untuk charging dan juga ada speaker satu. Dia mono speaker sajalah. Kalau kita buka slot SIM card ni, ada 2 slot SIM card. Tiada slot untuk micro SD, tak boleh nak tambah storage. Tapi bagi aku okey lah sebab storage pun dah besar, 128GB. So speaker telefon ni ada satu je pada bahagian bawah. So jom kita dengar sikit lagu, nak tengok sedap ke tak lah. Okay, aku perasan dia punya speaker dia, walaupun ada satu je tapi kualiti dia not bad. Dengan lagu tu aku rasa boleh layan. Walaupun dia ada satu speaker saja, tapi kalau nak tengok movie tu rasa kurang sikit lah sebab dia kan tak seimbang, sebelah aja dengar, so kurang syok sikit. Okay, akhir sekali cakap pasal dia punya software. Phone ni gunakan stok Android 11, bukan 12, bukan paling latest. Korang boleh tengok lah memang cukup kemas, mudah nak guna, tak ada bloatware, ada Google Discover Feed. Cuma dia bukan yang paling latest, so kurang sikit bab tu. Kalau Android 12 stok memang cukup padu lah. Alright guys, itu saja video unboxing untuk T50 ni. Keistimewaan telefon ni aku rasa ada dua benda. Yang pertama, bezel dia nipis gila. Dan yang kedua, fast charging 40W dia yang boleh kata antara yang paling pantas pada segmen dia. Dan aku rasakan Wiko ni not bad lah. First impression dia okey jugalah. Dan untuk harga, ini harga dia. Okey ke tak? Komen sikit pendapat korang. Subscribe to channel Teko kalau belum lagi. Thank you support. Dan jumpa lagi pada video yang akan datang. Stay safe, hati-hati, stay happy. Bye bye.